disebabkan oleh kegagalan dia. Dia janji banyak. PMX ni janji banyak. Janji macam-macam janjilah. Saya tak ingatlah dulu turun minyak lah, turun itulah, apa turun sekali bukannya benda turun. Semua benda naik. Yang turunnya ringgit, tak naik-naik. Ringgit yang paling teruk dalam sejarah. 26 tahun itu berita harian keluarkan sampai ada orang arahkan supaya berita harian tukar tajuk. Dia keluarkan tajuk itu. So daripada segi ekonomi teruk. So sebab itu saya nampak sekarang rakyat marah sebab keadaan semua benda teruk, tarif naik, cukai naik, even semua benda naik. Ini nak naikkan, saya dengar esok kemungkinan besar nak naikkan OPR pula 3.25%, interest rate pun naik. Tapi bila saya bising ni tak tahulah, mungkin dia hold sekejap lah esok. Kalau dia hold bagus. Tapi kalau dia tak peduli, dia naikkan saja lagi esok. So saya tengok benda-benda ini yang sebenarnya bila dia gagal tunai janji and gagal perform, so dia nak kena cari diversion. Apa diversion yang dia ada? Sebab itu saya tengok sekarang ni dia start tangkap-tangkap orang. So dia pergi siasat kes yang berpuluh tahun dulu. Dia pergi siasat Tun Daim, dia panggil Tun Mahathir. Apa orang kata, saya tak ada masalah dia nak siasat orang ini. Tapi pada saya macam ni, kalau nak siasat-siasat orang, nombor satu, awak kena adil dalam siasatan. Jangan buat targeted siasatan. So macam dia siasat Tun Mahathir dengan Tun Daim, sebab dia kata Tun Daim punya isi apa, sebab dia kata nama ni ada dalam kertas apa Pandora Paper. Tapi ada nama lain yang ada dalam Pandora Paper tu, nama Zahid Hamidi dengan nama Tengku Zafrul pun ada dalam Pandora Paper. Siasat semua kan? Yes, pada saya kalau awak nak siasat, nak berlaku adil, kan kata nak benteras rasuah dan sebagainya, bukan sekadar awak siasat Tun Daim atau isi Tun Daim atau Tun Mahathir atau anak-anak Tun Mahathir. Awak kena siasat Zahid Hamidi dengan Tengku Zafrul juga. Sebagai ahli politik bebas sekarang, saya cakap je lah. Saya boleh cakap benda ini. So awak siasat, barulah nampak adil. So, contoh macam Anwar juga. Dia kata dia nak benteras rasuah. Tapi orang tak percaya sebab timbalan dia dulu kes digugur di mahkamah. Mungkin 47 tu dapat apa DNAA. Ini satu lagi. Datuk Zahid itu kalau dia pergi mahkamah, macam kes Datuk Najib lain. Datuk Najib dia pergi the whole stretch. Sampai dia lawan dapat penghakiman hakim di mahkamah tinggi, lepas tu mahkamah appeal sampai federal court, sampai dia masuk penjara, kita minta pengampunan dan sebagainya. Tapi Datuk Zahid belum habis cerita lagi peguam negara yang gugurkan. Ini yang saya ingat rakyat nampak masalahnya di situ. So Anwar ni macam dia tutup besar-besar mata dia sebelah. Yang besar punya kes ni, timbalan dia. Itu hari dia pergi luar negeri di US, wartawan tu tanya pasal kes ni, dia jawab cerita lain. So kalau luar negeri pun tanya, orang Amerika pun tanya macam tu, orang dekat Malaysia apakan lagi, awak pergi siasat ini kes-kes ini, kes depan mata timbalan awak tak siasat. So, saya nak cakap pada Perdana Menteri, kalau dia betul serius rasuah, jangan siasat targeted. Bila awak siasat targeted, rakyat nampak macam awak ni macam ada dendam politik. Dendam politik. Bila dendam politik ni macam ni, once awak start dalam political punya vendetta ini, benda ini akan berterusan. Esok PRU16 awak kalah, awak kena siasat balik sila bulan awak dengan Zahid Hamidi masuk jail dulu. Saya cakap, sebab dia akan berterusan vendetta ini. So, kalau nak siasat semua. Jangan siasat ini boleh siasat, ini tak boleh siasat. Dia kata Zahid Hamidi dah bagi keterangan pasal apa kes dia offshore punya pesisir pantai punya duit tu. Tengku Zafrul pun dah bagi penerangan pasal ini. Tun Daim dengan Tun Mahathir pun dah bagi penerangan pasal dia punya kes tu. Daim cakap macam ini, bini dia cakap macam itu, Tun Mahathir cakap macam itu, tapi mereka kena siasat. So Zahid dengan Zafrul yang dah bagi penerangan pun awak kenalah siasat juga. So tadi Fahmi Fadil Menteri Komunikasi cakap, dia kata kerajaan tidak ada kena-mengena dengan siasatan ahli keluarga Mahathir, Tun Mahathir. Saya nak tanya Fahmi Fadil, dia punya kepala ni di mana? So saya tak tahu dia ni. So yang siasat tu SPRM atau polis. SPRM ni polis ni apa? Kerajaan lah. Kerajaan lah itu adalah agensi kerajaan. So apa benda yang apa ni orang kata, kalau dia kata kerajaan tak campur tangan, so SPRM dengan polis ni bukan kerajaan ke? Mereka adalah agensi
kerajaan. So sebab itu saya kata kalau agensi kerajaan untuk siasat, mereka kena siasat without fear or favour. Dan saya setuju dengan pendapat beberapa NGO ini. Dia kata nombor satu, siasat semua. Nombor dua, kemuka bukti dulu. Kena ada bukti baru awak tuduh. Jangan awak tuduh dulu, pergi panggil orang, suruh dia sendiri cakap bukti. Ini apa benda? Ini macam witch hunt. So dekat Malaysia ni, once you start witch hunting, dia akan jadi karma. Bila jadi karma, nanti benda ni, cycle ini akan berterusan. Dan kuasa ini bukan selama-lamanya. Saya punya pegangan politik dia, saya daripada dulu sampai sekarang. Bukan pegangan politik sajalah. Pegangan saya deal dengan orang lah. Cik Azman, satu. Nombor satu, awak jangan naya orang. Always kita cuba buat baik pada orang. Kalau orang itu ada masalah, kita cuba sedaya upaya tolong. Kita tak boleh tolong semua orang, tapi siapa yang boleh tolong, kita tolong. Itu nombor dua. Nombor satu, yang paling penting sekali, awak jangan naya orang. Kalau naya orang, kan, di dunia akhirat nanti awak kena. Satu, doa orang tiada naya tu makbul. Yang kedua, kalau orang tu tak mampu nak balas, Allah SWT yang balas. So perkara-perkara ini, kalau dia ada unsur-unsur penganiayaan atau unsur-unsur targeted dekat situ, nanti awak tunggulah.